akal fikiran dan berfikir. Berfikir tentang kejadian alam dan sebagainya. Kerana itu Muhammad Asad, kalau kita baca tafsirnya, beliau sering menggunakan was-sama'i zatil buruj contohnya. Ditafsirkan dalam kebanyakan Al-Quran oleh ramai penggunaannya, iaitu was-sama'i zatil buruj, demi langit dan segala gugusan bintang-bintangnya. Kalimat wa itu dikatakan demi. Muhammad Asad tidak menafikan. Wa boleh bermaksud demi. Tetapi kalimat wa demi hanya digunakan kalau ikut Muhammad Asad. Kalau kita baca tafsirnya, kalau kita akan baca dalam surah Al-Adiyat, Wal-Adiyat. Tetapi wa di dalam perkataan-perkataan was-sama'i zatil buruj dan sebagainya adalah menunjukkan consider. Perhatikan, think, reflect tentang was-sama, perhatikan tentang langit dan gugusan bintang-bintang. Suruh kita berfikir. Bila kita menggunakan akal fikiran untuk mengetahui cakrawala dan sebagainya, maka ianya akan bawa kita lebih dekat kepada Tuhan, kepada penciptanya. And that is why the Quran ditujukan kepada reason. Konsep Muhammad Asad seperti mana yang saya terangkan tadi adalah bersesuaian dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Muhammad Abduh, iaitu religion must be accounted as a friend to science. Agama ini adalah teman sains. Kita tidak boleh menganggap bahawa sains ini adalah sesuatu yang daripada kafir. Kerana itu kita tidak boleh belajar sains dan sebagainya. Benda ini bukan perkara yang saya cuba rekakan, tapi perkara ini, pemahaman sebenarnya wujud di kalangan setengah gerakan Islam. Dan saya tak sebut nama sebab saya pernah melalui zaman di mana gerakan-gerakan Islam seperti ini masyhur. Dan in fact ada sampai ke hari ini. Next one please. Kerana itu Al-Quran ini mempunyai dua macam ayat, seperti yang kita ketahui daripada Al-Quran itu menyebutkan bahawa adanya ayat-ayat muhkamat yang jelas maknanya, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang kita tidak ketahui apakah makna-makna yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Seperti mana konsep ghaib, ianya semuanya termasuk, atau arash dan sebagainya, kesemuanya termasuk dalam mutasyabihat. Kerana itu tidak mungkin kita bergaduh ataupun ni semata-mata kerana untuk bertelingkah tentang konsep-konsep ayat-ayat mutasyabihat. Oleh kerana ia berkaitan dengan al-ghaib, suatu peristiwa ghaib, maka apakah cara dan kaedah bagi Allah untuk menyampaikan konsep-konsep ghaib mutasyabihat ini kepada kita? Maka tidak ada lain melainkan seperti mana yang disebutkan oleh Zamakhsyari. Zamakhsyari adalah seorang ulama Mu'tazilah yang telah menghasilkan kitab tafsir yang sangat masyhur, Al-Kashaf, mengatakan bahawa tamsilan lima ghaba anna bima nusyahid, iaitu through a parabolic illustration by means of something we know from our experience. Sesuatu yang kita ketahui, tamsil, sesuatu yang kita ketahui berdasarkan kepada pengalaman kita, of something that is beyond the reach of our perception, kepada sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh persepsi kita. Kerana itu, apabila Allah menceritakan tentang syurga dan neraka, apabila Allah menceritakan tentang syurga umpamanya, maka digambarkan dengan tajri min tahtihal anhar, tentang sungai-sungai dan sebagainya. Ianya bukan bermakna bahawa sungai-sungai itu wujud di dalam syurga secara literal, tetapi ia memberi gambaran keindahan dan kenikmatan yang akan kita rasai kalau kita berada dalam syurga. Seperti mana kalau kita baca surah menceritakan tentang siksaan yang akan ada di dalam neraka, tentang makanan yang berduri dan sebagainya.
Kesemuanya itu adalah gambaran kesiksaan yang akan kita dapati apabila kita hidup ataupun kita dicampakkan ke dalam neraka. Ianya hanya merupakan tamsilan. Ya, it's not a real thing. Bagaimana keadaannya tidak akan dapat kita fahami. So it's lone images. Ya, image yang dipinjam daripada pengalaman kita di atas muka bumi ini. Kerana itu, Arsyad tidak bermaksud untuk menafsirkan perkara-perkara yang beyond, ya, yang gaib dan sebagainya. Ya, yang kesemuanya itu perlulah difahami secara alegori. Ya, secara alegori. Kesemuanya itu perlu difahami secara alegori. Kerana itu contoh yang paling jelas ataupun yang paling ringkas, yang paling senang, wal adiyati dhabaha, ya. Dan konsep wal adiyah ni memang Muhammad Asad guna perkataan demi, ya. Wal adiyati dhabaha, ya, yang menceritakan tentang kuda-kuda perang. Kerana dalam ayat-ayat dalam surah Al-Adiyat ini kita akan dapati bahawa dia ada segmen yang pertama dan segmen yang kedua. Iaitu segmen yang pertama yang menceritakan tentang kuda-kuda perang yang berlari kencang, yang menghamburkan debu-debu, ya, dan sebagainya. Kemudian bahagian ayat yang bahagian kedua daripada surah itu menggambarkan tentang penderitaan jiwa manusia. Kerana itu bagi Muhammad Asad, ianya parabolik. Kuda-kuda perang ni bukan bermaksud pujian kepada kuda-kuda perang, ya. Dan perkara ini juga disebutkan oleh Syahid Al-Qutub dalam Sizal Al-Quran. Tapi ianya memberi gambaran parabolik. Bagaimanakah jiwa manusia akan senantiasa berada dalam kekeliruan. Ya? Seperti mana kuda-kuda perang yang berada dalam kekeliruan akibat daripada debu-debuan yang diakibatkan daripada pacuan kakinya. Ya? Next. Ini perkara ini telah saya terangkan tadi, iaitu bahawa oleh kerana ada ayat-ayat Al-Quran itu, oleh kerana tujuan utama Al-Quran itu adalah untuk memberi kefahaman kepada manusia, maka konsep-konsep yang sukar difahami mestilah disampaikan oleh Allah SWT secara alegori, ya? Secara alegori, dan bukannya secara literal. Dan kita tidak harus memahami setiap ayat Quran itu secara literal, kerana ianya it will be offending against the very spirit of the divine right. Ianya akan menyebabkan kita tidak berlaku adil kepada apa yang dikehendaki oleh Al-Quran itu sendiri, risalah yang cuba disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Saya akan pergi kepada bahagian kedua daripada huraian kita kerja ini, iaitu apakah beberapa perkara penting yang ada di dalam message of the Quran Muhammad Asad. Iaitu pertamanya adalah universal principles. Okay. Saya akan ceritakan sedikit saja, yang Ustaz Wanji tadi telah pun memberi huraian panjang lebar tentang maqasid. Okay. Inilah apa yang cuba disampaikan oleh perkara yang sama yang cuba disampaikan oleh Muhammad Asad, iaitu maqasid. Apa yang perlu kita fahami daripada the principles, universal principles yang dikenaki, ingin disampaikan oleh Allah kepada kita semua. Ya? Kerana perkara ini penting, kerana kita yakin dan kita percaya bahawa Al-Quran ini adalah petunjuk sehingga ke hari kiamat. Ya? Oleh kerana itu, undang-undang yang terkandung ataupun prinsip-prinsip yang terkandung dalamnya mestilah prinsip yang bersifat universal, yang boleh melalui segenap zaman sehinggalah ke hari kiamat. Dia tidak boleh sesuai untuk sesuatu zaman saja dan tidak sesuai pada zaman yang lain. Ya? Kerana itu konsep dikatakan bahawa Al-Quran menekankan tentang laws dan ethics dan semuanya. Kesemuanya bersifat
um, sepanjang zaman. Timeless. Ya, tidak ada time bound. Bukannya terikat dengan zaman. Ya. Karena itu saya mengatakan bahawa saya sering beri contoh Al-Quran. Ramai orang kata kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan, Al-Quran sebagai sumber hukum dan sebagainya. Saya mengatakan bahawa Al-Quran ini it's not like an ICU manual. Ya? Bukan seperti manual ICU. Okey, kalau kita ada masalah arrhythmia contohnya, maka this is the type 1 drug, type 2 drug, type 3 drug dan sebagainya. Bukan kaedah dia macam tu. Okey, kita nak bagi banyak ni, bolus dose atau bagi infusion dan sebagainya. Tak. Tetapi ia hanya menceritakan tentang perkara yang dasar, tentang hukum-hukum tersebut. Yang mesti difahami tentang maqasid yang dikatakan oleh Ustaz Wan J tadi. Iaitu justice, keadilan, kesaksamaan, kesetaraan dan sebagainya. Kesemua nilai-nilai itu yang paling penting, yang mesti diambil kira. Next. Dan inilah sebenarnya apa yang didaki ataupun yang dikatakan sebagai sunnah. Tadi Ustaz Wan J juga ada sebut sedikit sebanyak tentang sunnah. Kerana saya dapati bahawa sekarang ni banyak kekeliruan yang juga alami oleh masyarakat masa kini, dan ramai mengatakan tentang ada yang nak kembali kepada sunnah Nabi dalam perubatan umpamanya, dan mereka kata fiqh an-nabawi, ya, fiqh an-nabawi mestilah kita kembali kepada cara Nabi berubat. Kalau gunalah habatus sauda, kerana habatus sauda ni boleh menyembuhkan segala jenis penyakit kecuali mati. Dia ambil secara literal maksud hadis tersebut. Kerana itu nak ubat AIDS pun mesti ada pada habatus sauda. Jadi saya ada masalah dengan pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Ya. Ini adalah pemahaman yang memang bermasalah. Saya pernah dijemput untuk memberi ceramah tentang perubatan Islam. Dan saya selalu menekankan bahawa perubatan pada zaman Nabi ini adalah apa yang dikatakan oleh para ulama, contohnya oleh Yusuf Qaradawi sendiri, sebagai sunnah jibiliyah, ya, iaitu apa yang berlaku berdasarkan pengalaman Nabi sendiri. Ya, apa yang beliau lakukan pada masa itu adalah berdasarkan pengalamannya. It is not sesuatu yang boleh digunakan sampai bila-bila. And what Islamic medicine is all about, perubatan Islam adalah evidence-based medicine. Perubatan berdasarkan evidence. Ya? Oleh kerana kita tahu mekanisme, bagaimana contohnya septisemia berlaku, iaitu jangkitan kuman di dalam darah berlaku, dan dibuktikan dengan mengambil darah dan culture darah tersebut, dan tumbuhlah bakteria di dalam agar plate, dan di-identify apakah bakteria tersebut dengan culture dan sensitivity, dan kita tahu, oh ini Streptococcus pneumoniae, nama bakterianya, kita tahu secara spesifik nama tu, dan kita akan memberikan ubat berdasarkan sensitivity bakteria tersebut, barulah kita dapat membunuh kuman. Bukannya dengan bagi habatus sauda dan semua kuman akan mati. That's a wrong interpretation. Kerana itu dia mesti ada evidence based. And this is what we call as evidence based medicine. Next. Satu contoh lagi, ya, tentang riba. Ya. Diceritakan oleh Muhammad Asad bahawa apa tadi Ustaz Wan J pun ada quote, sebab tu saya kata secara tak langsung memang very compatible apa yang disampaikan oleh Ustaz Wan J dengan apa yang saya cuba sampaikan. Konsep riba, dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Kenapa diharamkan? Kenapakah riba itu diharamkan? Kerana terdapat unsur penindasan, ya? Unsur penindasan yang ada di dalam riba ke atas golongan-golongan yang miskin.
Sesuatu bukan menjadi Islam kerana kita change the name. Letak nama Islam kat itu, musyarakah, mudarabah, letak apa benda semua. Benda tu jadi Islam. Islamize benda tu. That's a wrong concept. Selama mana kita tidak dapat membuang unsur penekanan dan penindasan, selama itulah perkara itu, walaupun kita letak nama Arab sekalipun, benda itu tetap riba. Saya adalah seorang yang sangat kritikal terhadap perbankan Islam, walaupun saya tak tahu sama ada economic banking yang tetap di UC ni. This is a very bagi saya adalah masalah paling besar. Masalah paling besar pada masa ini. Kita dapati bahawa ada syariah advisor kepada bank-bank Islam yang mengadakan perbankan Islam ni, yang mengatakan perbankan Islam mesti mahal. Sebab apa? Dia tulis dalam blog dia, kerana macamlah ayam halal dan ayam yang tidak halal di UK. Ayam halal lebih mahal daripada ayam yang tidak halal. So perbankan Islam mestilah lagi mahal daripada perbankan yang bukan Islam. That's the analogy oleh seorang yang ada PhD dalam perbankan Islam. So apa masalah? It's a real problem. Okay? Bagi saya ini lebih teruk daripada golongan yang cuba menjajah agama dengan jual air yang kononnya dijampi dengan bermacam-macam jampi di kerana orang yang jual air itu mungkin beberapa ringgit, tapi orang yang memberi fatwa-fatwa yang sedemikian ini menyebabkan penindasan yang lebih teruk kepada umat Islam. Seperti mana yang saya katakan tadi, Muhammad Asad mengatakan, Muhammad Asad mengatakan berdasarkan kepada surah 30 ayat 39, every successive generation, Muslim generation, is faced with the challenge of giving new dimension and a fresh economic meaning to this. Kita sekarang harus menterjemahkan apakah riba pada masa ini. Konsepnya, riba memang diharamkan oleh Al-Quran kerana ia menindas. Tetapi bagaimanakah konsep riba pada masa ini? Dia akan senantiasa bertukar dan berubah wajah. Karena itu kalau kita namakan konsep ini ada pinjaman secara Islam. Tetapi pinjaman secara Islam macam mana? Kalau rumah yang sebagai 100,000, kalau kita ambil selama 25 tahun, kalau 20 tahun, 30 tahun, sebab Rashidi muda lagi, maka dia akan jadi 400,000. Kemudian 400,000 dibahagikan selama 30 tahun, dibahagi oleh 30 dan dibahagi oleh 12, maka itulah bayaran bulanan. Dan fixed amount. Tiba-tiba rumah 30% baru siap dan developer gulung tikar. Apa yang berlaku pada para peminjam? Dia terpaksa membayar kepada bank-bank yang melakukan perbankan Islam ni keseluruhan 400,000. Perkara ini adalah perkara benar yang berlaku dan boleh saudara-saudari baca dalam media. 400,000. Dan akibatnya, berapa ramai umat Islam yang berada di dalam senarai mereka-mereka yang bankrupt kerana tidak dapat membayar hutang, dan rumah pun tak dapat kerana 30% baru siap, dan kemudian mereka menjadi bankrupt dan tidak dapat dan akan berhutang sepanjang hayat. Dan kita katakan this is Islamic banking. How can this be Islamic banking? Saya tak dapat terima konsep kalau orang nak menegakkan Islam banking, kemudian this is Islamic banking. Sebab tu kerana ada nama mudarabah, musyarakah, apa benda semua dari Islamic banking, tak boleh, tak mustahil. Kerana itu kita kena bincangkan balik. Kena kata Muhammad Asad, kena ada new dimension. Kita mesti berfikir dalam dimensi baru untuk abad ke-21 ini. Bagaimanakah kita nak berjaya untuk mengatasi masalah riba ini. Teks dan konteks. Ini selalu yang sering dikatakan. Ustaz Wanji suka bab teks dan konteks. Teks dan konteks. Kerana kalau kita tidak dapat fahami tentang
tentang teks dan konteks. Ini yang menjadi masalah sekarang ni, di mana mereka hendak menegakkan negara Islam. Walaupun konsep Daulah Islamiah tu tak ada dalam Quran, tapi ramai sangat nak tegakkan negara Islam. Sebab dia nak replicate, nak meniru, membuatkan semula apa yang ada pada negara Islam Madinah itu di Malaysia pada ketika ini. Tetapi dia tidak melihat pada konteksnya. Dia tidak melihat kepada apa yang sebenarnya yang dikenaki daripada negara itu sendiri. Unsur-unsur keadilan, unsur-unsur kesetaraan, unsur-unsur ekonomi yang dapat gembeling ataupun yang dapat dirasai oleh kesemua masyarakat. Semua ini adalah merupakan the fundamentals of sebuah negara. Lebih daripada nama sebuah negara Islam. Dan kemudian the first thing, melaksanakan hudud. Ini masalah daripada kurangnya kefahaman tentang yang dikatakan oleh teks dan konteks. Akibatnya we are being trapped, kata Muhammad Asad, kepada pengalaman orang-orang yang terdahulu. Jadi macam mana nak melaksanakan negara Islam? Buka Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Al-Ahkam Al-Sultaniyah kata rumah-rumah orang kafir tidak boleh lebih tinggi daripada rumah orang Islam. Kita pun nak laksana. Orang-orang kafir ini mestilah membayar jizyah dengan berjalan kaki, tidak boleh berkuda, tidak boleh berkenderaan, tidak boleh naik kuda lah pada masa tu. Sekarang ni tidak boleh naik motorkar pergi bayar jizyah, mesti bayar jizyah. Dan sampai bayar jizyah itu berjalan kaki dan dengan menundukkan kepala. Adakah kita fikir bahawa perkara ini boleh dilaksanakan pada abad ke-21 di Malaysia ini ataupun di mana-mana negara dia tersebut? Mungkinlah kalau if it turn to become nak sebut Taliban tak boleh pula, dia dah marah. Tapi kalau kita jadi macam tu, mungkin akan berlaku seperti perkara seperti itu, ya? Akibat kita terperangkap dengan apa yang ditulis oleh Al-Mawardi di zaman kekhalifahan pada masa itu, ya? Zaman Abbasiyah pada masa itu. So kita tak akan boleh mereka atau mereka cipta akan suatu sistem yang adil yang ada yang buat abad ke-21 ini. Next. Kerana itu Asad seringkali menekankan, ya, kalau kita baca mesej Al-Quran, menekankan keperluan kepada ijtihad, keperluan pada ijtihad. Kerana itu Muhammad Asad menulis, ya, ketika dia menjadi arkitek kepada negara Islam Pakistan, ya, dan beliau berkawan dengan Muhammad Iqbal, ya, untuk melaksanakan cita-citanya, dan beliau menjadi wakil tetap Pakistan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, ya, pada penubuhan negara Pakistan. Dan kita dapati bahawa saya pernah mengatakan pada saudara saya bahawa oleh kerana Muhammad Asad menulis, merangkakan Constitution Pakistan itu, kita dapati bahawa wujudnya Perdana Menteri wanita yang pertama di Pakistan. Wanita boleh menjadi Perdana Menteri. Kalau sekarang ni kita katakan wanita untuk menjadi Perdana Menteri di Malaysia ni pun sangat-sangat sukar, ya? Okey, sekarang bab yang kontroversi tentang hudud. Ya, tadi Ustaz Wanji pun ada sebut sikit, jadi saya pun akan sebut sikit pasal hudud. Ya? Kalau kata Muhammad Asad, kalau kita lihat, ya, dalam mesej Al-Quran dikatakan bahawa kenapakah punishment ataupun hukum yang terdapat itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat severe, sangat-sangat keras, seperti mana hukum memotong tangan bagi pencuri. Kerana kita harus faham bahawa setiap hukum itu tidak ada, there is no duty, taklif yang akan diletakkan ke atas seseorang manusia, melainkan ada hak yang bersamaan, ya? Rights yang bersamaan, iaitu tidak mungkin seseorang itu dihukum kerana mencuri, melainkan haknya untuk mendapat makanan yang cukup,
dirinya, tempat tinggal yang cukup, yang baik untuk dirinya dan keluarganya. Kalau kita menafikan hak-hak yang ada sepatutnya didapati oleh warga negara tersebut dan kemudian kita hendak melaksanakan hudud, kita tidak sebenarnya menuruti apa risalah yang dikehendaki oleh Al-Quran itu sendiri. Ajaran dan petunjuk daripada Al-Quran. Dalam forum saya di USIM, saya diinfo untuk beri forum tentang hudud di USIM. Saya mengatakan, saya memberikan satu kertas kerja kepada peserta forum tersebut yang tebal lebih kurang 50 muka surat dan sebagainya, yang ditulis oleh 2 orang pengkaji di Washington State University tentang apa dikatakan betapa Islamic countries, betapa Islamnya negara-negara, dikatakan negara-negara Islam. Berdasarkan kajian tersebut, dengan siap dengan formula dan sebagainya yang telah pun diterbitkan, dikatakan bahawa negara-negara yang dikatakan negara Islam pada ketika ini, termasuk Saudi Arabia dan sebagainya, kalau diwujudkan carta, didapati berada di tahap tercorot. Negara-negara yang Islamik dari segi values adalah negara Scandinavian, dan negara pertama yang duduk di atas tangga pertama adalah New Zealand. Kerana kita melihat pada nilai-nilai Islam yang dikehendaki, bukan kepada nama, bukan kepada jenama, dan bukan kepada hudud dan sebagainya. Sekarang ni the real problem dengan pemikiran umat Islam pada ketika ini ialah kalau tak ada hudud, bukan negara Islam. Kerana itu bila Parti Islam Malaysia hendak melaksanakan konsep negara berkebajikan, nation of care and opportunity, kata Yang Mulia Dr. Zul, Zulkifli Ahmad, kawan saya. Nation of care and opportunity, satu frasa yang sangat baik, tetapi kurang mendapat sokongan daripada golongan agamawan yang ada dalam Parti Islam sendiri. Kita dapati bahawa konsep yang saya katakan tadi, dalam muktamar, mungkin Ustaz Wanji pun lebih tahu, dikatakan bahawa kalau kita laksanakan hudud, mungkin akan lebih menggiatkan ekonomi, kerana kita terpaksa train orang untuk potong tangan pencuri-pencuri. Ya, peluang pekerjaan. Bagi saya ini masalah besar. Kalau kita ada pemahaman yang begitu, ada masalah besar. Kita nampak bahawa Islam hanyalah untuk potong tangan, hanyalah untuk, bukannya untuk memberi keadilan, bukannya untuk memberi ekonomi yang sama rata, bukannya untuk memberi pendidikan. Kita tidak nampak Islam sebagai sebuah negara memberi konsep-konsep sedemikian. Kita lebih pentingkan negara sebagai sebuah negara hukum. Hukum. Next. Kerana itu dikatakan tadi, saya telah katakan bahawa negara mestilah berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa setiap warga negara dapat mendapat kenikmatan daripada negara tersebut. Next. Dan juga konsep yang lain, saya mungkin ni pasal gender equity, kesetaraan, keadilan gender dan sebagainya. Muhammad Asad menerangkan tentang keadilan gender. Perkara ni very sensitif sekarang ni. Semua orang bercakap tentang keadilan gender. Muhammad Asad tak kala menafsirkan ayat daripada surah An-Nisa, ayat pertama, Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
wa bathat minhuma rijalan kasiran wa nisaa. Wahai manusia, be conscious of your sustenance, ya. Bertakwalah kepada Tuhan yang menciptakan kamu daripada min nafsin wahidah, one living entity, dan menjadikan kamu daripada living entity itu zaujah, pasangannya, ya, iaitu zauj boleh berarti perempuan kepada lelaki ataupun lelaki kepada perempuan. Zaujaha kita dapati nafs mengambil Musa Manji mesti tahu, dan ramai di sini semuanya pakar bahasa Arab, senantiasa mengambil feminin, ya, mengambil feminin. Kerana itu dia kata zaujaha, ya. Ha itu bagi kepada nafs tadi. Itu dia boleh jadi laki kepada perempuan ataupun perempuan kepada lelaki. Kerana itu Al-Quran tidak menerangkan, dan kemudian daripada keduanya Tuhan menghasilkan lelaki dan wanita yang ramai, ya. Kerana itu walaupun secara tradisional ramai orang menganggap bahawa ayat ini menunjukkan bahawa Allah menciptakan Adam, kemudian menciptakan Hawa daripada Adam, tapi kadar Muhammad Asad dari segi gender equality kita dapati bahawa Al-Quran bersikap senyap terhadap perkara itu. Dia tidak mengatakan bahawa lelaki dahulu baru perempuan ataupun perempuan dahulu lelaki, tapi dia katakan kesemuanya lahir daripada min nafsin wahidah, ya. Kerana yang penting ia tidak perlu difahami oleh sebagaimana kita memahami Bible, ya, iaitu mengatakan bahawa if Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam, ya. Kata Muhammad Asad, ianya memberi juga gambaran kepada preference to humankind, ya, in as much as this term stresses the common origin and brotherhood of the human race. Kesemua manusia ini asalnya daripada sumber yang sama. Kerana itu kita tidak boleh kata adanya ketuanan Melayu di atas bangsa-bangsa yang lain dan sebagainya. Next. Ya, saya dah dengar tentang konsep zaujah tadi. Next. Kita nak cepat sikit. Dan kata Abu Muslim Al-Fahani tadi, seorang ulama Mu'tazilah, iaitu yang dimaksudkan dengan zaujah itu adalah min jinsiha, daripada jenisnya sendiri, ya. Seperti mana yang saya katakan tadi. Okay, next. So, sebagai kesimpulannya, Muhammad Asad cuba untuk menerangkan bahawa ada perkara-perkara yang seperti mana yang telah saya huraikan tadi, yang akan diterangkan oleh Al-Quran secara jelas, ya, secara jelas dan boleh fahami secara tanpa ragu-ragu dan tanpa ada sebarang kekeliruan terhadapnya. Tapi ada perkara-perkara yang akan disampaikan secara metaforikal. Kerana itu Muhammad Asad bagi saya menekankan tentang wajah Islam yang humanis dan rasionalis, yang tidak dapat kita dapati, yang tidak dapat kita peroleh daripada tafsir-tafsir yang lain, ya. Dan Al-Quran inilah tujuannya, untuk ditujukan kepada akal fikiran, dan menerusi akal fikiranlah kita mencapai keimanan. Dan inilah cara yang sebenar untuk kita beriman dengan sebenar-benarnya. Think and your reason will lead you to faith. Dan bukannya gain faith, and through your faith you will arrive at the comprehension of the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.